Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe kalau ia bermanfaat, dan tentunya akan membantu saudara saya semua dalam mengendalikan atau memahami KIK secara ringkas. Untuk kali ini saya akan menyambung dalam persediaan, apakah persediaan-persediaan diperlukan oleh ahli-ahli KIK. Di sini secara ringkasnya, jadi pertujuan kursus ini adalah untuk memastikan saudara-saudari bersedia dengan set minda yang sesuai, terutamanya dari set minda kreatif dan inovatif, serta bagaimana proses inovasi itu sebenarnya, jenis-jenis inovasi dan apakah inovasi yang berimpak tinggi yang saya berkongsikan. Okey, mula-mula kita pergi kepada set minda kreatif. Jadi set minda kreatif ini adalah, maksudnya kita memiliki minda yang sentiasa berfikiran bebas dan melahirkan perasaan secara kreatif. Maksudnya bebas itu maksudnya kita bebas meneroka ataupun kita bebas untuk mentakrif atau mentafsir sesuatu keadaan itu bagi melahirkan perasaan secara kreatif. Cuba kalau nak dikatakan out of the box. Jadi seminar ini terbuka untuk menyelesaikan dan menambahki serta mencari peluang yang terbaik dalam kehidupan kita, terutamanya dalam konteks KIK, dalam kita mengendalikan projek kita nanti. Jadi secara umumnya set minda kreatif ini suka kepada masalah. Dia amat tekun ataupun passion kepada satu masalah itu untuk dia berikhtiar dan mencabar idea penyelesaian tu. Jadi bukan orang kata cari masalah, tapi ia bila menghadapi berhadapan masalah, dia akan terus berikhtiar untuk mencabar idea untuk penyelesaian. Dan penyelesaian ini dia beriltizam untuk kejayaan, untuk berjaya untuk menyelesaikannya, sedia menerima kritikan membina, kerana idea ini pada siapa-siapa boleh kita dapati, dan bagaimana kita nak berkreativiti itu pada siapa-siapa pun ada, dan sedia untuk berkolaborasi untuk membina dan berkongsi kejayaan. Mungkin perkara kita agak terhad, tapi dia bekerjasama dengan pihak-pihak lain ataupun individu lain, bagaimana nak menjayakan satu idea kreatif yang sedang dicambahkan itu. Itu secara umumnya. Dan satu lagi yang penting untuk saudara-saudari sebagai ahli KIK ataupun dalam kumpulan KIK, ialah set minda inovatif ini terbuka kepada perubahan. Dia suka pada perubahan. Dia tidak terkotak dalam satu keadaan saja, tapi dia cuba mencari sesuatu yang lain, yang lebih baik, yang unggul, dan yang penting sekali ini, inovasi ini dia mencabar kebiasaan. Soal jawapan biasalah itu pada saya. Seorang yang mempunyai minda inovatif itu, dia cuba mencari jalan yang lebih baik ataupun jalan yang lebih mudah untuk mencapai hasrat dia. Jadi yang tadi itu adalah set minda kreatif, di mana kita tekun pada satu masalah untuk satu kejayaan, dan set minda inovasi ini dia terbuka kepada perubahan. Jadi untuk mencipta satu perubahan yang lebih kreatif dan berfikiran unggul berdasarkan kepada pengalaman, daya penghayatan dan daya pemikiran dia, dan sentiasa dia mencabar kepada biasa. Okey, kita beralih kepada set proses inovasi. Inovasi sebenarnya adalah satu cetusan daripada idea kreatif itu yang diproses untuk menjadi kenyataan. Set minda kreativiti hanya dalam kotak pemikiran saja dan diluahkan secara konsep, dan inovasilah yang memboleh dayanya ataupun menjadikan idea kreatif itu diproses kepada satu kenyataan. Jadi secara umumnya proses inovasi itu bermula daripada idea kreatif tadi itu, dan dianalisis dengan kreatif berdasarkan kepada daya pemikirannya, daya pengalamannya, kebolehannya, ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menjayakan itu, dan menjelaskan konsep ide kreatif itu, dan mungkin dilakarkan yang kita namakan sebagai satu proses penciptaan itu. Dan jadi di sini hampir-hampir tercapai, sehinggalah apabila proses daripada idea dan analisis kreatif itu, proses penciptaannya sehinggalah terselah pada satu kenyataan
iaitu satu inovasi. Ini secara umum saja. Ada berbagai kaedah, terutama dalam proses analisis kreatif dan proses penciptaannya. Ada teknik-teknik yang kita perlu kuasai. Mungkin nanti kita akan lanjutkan. Dan seterusnya adalah jenis-jenis inovasi yang ada. Pada asasnya kita faham proses inovasi itu adalah tujuannya untuk penambahbaikan ataupun menambah baik sesuatu. Dan kalau kita pekayakan lagi supaya menambah baik, mungkin penambahbaikan yang lebih mudah, yang lebih tanpa merubah apa-apa struktur ataupun bentuk proses itu. Tetapi bila kita kata ada pada satu peringkat lain, proses jenis-jenis inovasi menambah ilmu, menambah nilai, maksudnya kita cuba memendekkan proses itu ataupun kita memudah penggunaan alat ataupun menggunakan kaedah yang lain, memberi nilai-nilai tambah yang menjadikan satu penghasilan itu lebih baik. Dan seterusnya, dia ada satu keadaan di mana inovasi yang drastik, iaitu kita merubah sama ada kita menginovasi satu proses, itu menginovasi atau kita merubah satu proses ataupun kita mengubah satu peralatan. Mungkin dulu orang menggunakan telefon rumah, sekarang ni orang menggunakan telefon bimbit ataupun handphone. Itu adalah perubahan teknik dan kaedahnya. Dan seterusnya, kita mencipta satu kelestarian, satu pembaharuan, satu kelestarian yang menggabungkan seluruh aspek itu dari awal. Jadi 4 jenis inovasi ini penting dan mempunyai tahap-tahap keistimewaannya. Dan yang paling baik adalah tahap perubahan ataupun tahap inovasi ataupun jenis inovasi yang penuh kelestarian, di mana kita mendapat mencipta trend baru. Okey, jadi untuk inovasi berimpak tinggi, dalam saya suka menjuruskannya kepada dalam konteks projek-projek KIK. Kita haruslah memikirkan terlebih awal bahawa supaya masa yang kita berikan, tenaga yang kita habiskan itu memberi manfaat kepada kita, pada kumpulan, pada organisasi ataupun pada negara, penghasilan inovasi itu perlulah berimpak tinggi. Saya berkongsi ini adalah lima ciri inovasi yang penting yang kita tersudut daripada apa kita rujukkan kepada horizon baru KIK. Jadi yang pertamanya, inovasi berimpak tinggi ia hendaklah menyuburkan minda kreatif dan inovatif. Dia bukan setakat untuk memudahkan, tetapi memudahkan yang memberi nilai tambah atau memberi pengalaman baru pada pengguna ataupun pada penciptanya sendiri ataupun pada masyarakat umum. Dan yang kedua ialah ia memperkayakan inovasi. Inovasi yang kita hasilkan hendaklah sebaik-baiknya menambah khazanah. Banyak inovasi yang kita alami ataupun kita ketahui, ia akan menambah khazanah ini supaya ianya kita memberikan pilihan pada pelanggan kita ataupun kepada pengguna supaya untuk mencari yang lebih baik ataupun yang memberi nilai yang tambah kepada pengguna tadi itu. Seterusnya, inovasi yang berimpak tinggi perlulah mampu menjana pendapatan. Kalau boleh, kita bukan sebagaimana kita tadi bahawa hasrat negara maju Malaysia supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang mencipta, bukan pengguna. Mungkin kita boleh pasarkan ke luar negara ke ataupun kepada pihak-pihak yang menggunakannya. Seterusnya, meningkatkan kecemerlangan dan penyampaian perkhidmatan. Tujuan untuk berimpak tinggi itu supaya usaha yang kita berikan itu tidak dibazirkan, tetapi ia meningkatkan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan di dalam organisasi. Dan seterusnya, dia meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila sebuah masyarakat yang berkreatif dan berinovatif itu mampu untuk menjadi satu warga yang sebuah negara maju atau meningkat maju ini yang mencipta, ia boleh memberi mungkin daya tarikan ekonomi, boleh menambah keadaan kita, menambah baik keadaan kita. Jadi itu saja dahulu, dan kita akan sambung nanti dalam ekosistem KIK. Jangan lupa like, subscribe dan seterusnya kongsikan kepada pihak-pihak yang mungkin memerlukan
penerangan mengenai perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum.